Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustaz Abdul Munib Muhammad dari SMK Datuk Sediraja Rembau Negeri Sembilan akan berkongsi tentang pelajaran 6 Kepelbagaian Bangsa dan Islam dalam bidang Al-Quran, ayat kefahaman, muka teks, muka surat 51. Jom kita belajar bersama dengan Ustaz. Objektif yang kita akan belajar iaitu standard pelajaran 1.31, baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Yang kedua, 1.382, baca ayat dengan betul. 1.383, sebab-sebab turun ayat. 1.384, kandungan ayat. 1.385, pengajaran ayat. Dan last sekali, bimbingan murid menjadi insan bertakwa secara beradab dan istiqamah. Jom kita baca bersama dengan Ustaz. Baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dhakarin وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Okey, itu ulangan cara bacaan yang betul. Jom kita fahami ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Yang betul sekali, ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Ayat yang kedua, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Yang bermaksud, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan puak-puak supaya kamu saling berkenalan antara satu sama lain. Ayat yang ketiga, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bermakna orang yang paling
yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah tidak lain tidak bukan adalah orang yang paling bertakwa. Ayat yang seterusnya, innallaha alimun khabir. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Laksanakan aktiviti talqin partner untuk menyebut potongan ayat di atas. Okey, seterusnya kita tengok kepada sebab-sebab turunnya ayat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk melakukan azan semasa pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka Jibril alaihissalam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanya tentang tindakan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Okay, kita tengok kepada kandungan ayat. Tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Yang pertama sekali, kita tengok untuk apa? Untuk menjalinkan perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Yang kedua, untuk mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik atau budaya. Yang ketiga, dapat menjalankan hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Dan yang keempat, tujuan untuk menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya kita tengok kandungan ayat keutamaan takwa. Yang pertama sekali, manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pelbagai agama dan bangsa, tapi di sisi Allah Taala manusia adalah sama. Yang kedua, Allah Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah melihat atau memandang hati dan amalan hamba-Nya. Yang ketiga, meyakini kekuasaan Allah SWT melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah SWT. Maksudnya, kita kena yakin bahawasanya melalui penciptaan Allah Ta'ala sebagai kita, tanda kita, asas kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbagai bangsa, kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Ta'ala yang wajib kita laksanakan. Okey, seterusnya kita tengok last sekali pengajaran ayat yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali, iaitu kita sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Yang kedua, menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan yang bertakwa. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah bersatu padu untuk menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita tengok latihan pengukuhan. Padakan masuk ayat berikut. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
Yang kedua, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Yang ketiga, inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan yang keempat, innallaha alimun khabir. Jadi kita tengok latihan pengukuhan. Okey. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Jawapan dia, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Yang kedua, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan puak-puak supaya kamu saling berkenalan. Yang ketiga, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Taala di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Yang seterusnya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Seterusnya, kita tengok latihan pengukuhan seterusnya. Apakah masuk potongan ayat berikut? Yang pertama sekali, khalaqnakum. Yang kedua, syu'uban. Yang ketiga, lita'arafu. Yang keempat, athqakum. Okey, khalaqnakum bermaksud menciptakan kamu. Syu'uban, pelbagai jenis. Lita'arafu, untuk berkenalan-kenalan. Asqakum, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Soalan kedua, jelaskan sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat. Okey, yang ketiga, terangkan dua pengajaran ayat. Okey, jadi saya tinggalkan soalan untuk pelajar menjawab. Okey, latihan soalan kebat. Kepelbagaian bangsa memberi peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Berdasarkan ayat di atas, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Ini soalan kebat untuk melihat kemahiran pelajar berfikir aras tinggi dalam menjawab soalan kebat tentang kepelbagaian bangsa, memberi peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Itu saja. Sekian. Terima kasih.